Ya, apa kabar anda semua? Inilah sengsaranya ya. Kalau anda menghadapi sakit resdung ya. Kasihan ibu ini daripada pagi, dia terus bersin hingga ke sore tidak berhenti ya. Dia keletihan ya, dia kelelahan hingga dia sakit kepala ya. Ya, jadi kata orang ya, pesakit resdung ni atau lebih dikenali dengan perkataan resdung yang berat lah, yang sudah berada pada tahap kronik dan tidak dirawat boleh penyebab jangkitan hingga ke mata dan otak. Dia akan pergi ke mata ya, sehingga ke otak kita ya. Jadi jika penyakit ni sudah mengganggu bahagian mata kita akan gatal berair. Jadi bimbang oleh penyebabnya, mata merah, membengkak dan juga kabur. Mata akan jadi kabur ya. Jadi jangkitan yang merebak di bahagian otak ni pula jika tidak dirawat. Jadi sengsara penyakit itu boleh menyebabkan demam tinggi ya, seterusnya jadi kena sawan ya. Jadi bagaimana keadaan itu amat jarang berlakulah ketika ini berikut ini aku ingin nak berkongsi cerita lah pengidap yang mendapat rawatan yang sewajarnya ya. Pengidap sakit resdung ni segeralah dapat rawatan yang sewajarnya, lebih-lebih lagi kalau anak-anak ya, yang anak-anak kecil yang masih bersekolah mengganggu mereka lah ya kalau mereka ada resdung ya. Ya, itu dia. Ya, biasanya ya mereka akan bertemu dengan doktor bahagian perunding yang telinga. Dia ada sangkut paut dengan telinga. Kadang-kadang telinga ada gatal ya. Jadi hidung dan tekak kita juga kadang-kadang gatal. Di waktu malam dia gatal sekali ya. Ya juga sarananku di sini ya, kalau ni cara tradisional. Kalau tengah malam anda tengah tidur terasa gatal sungguh tekak anda ya. Anda bangun, anda ambil air suam jangan air hangat-hangat. Anda taruh sedikit garam, anda berkomor Anda berkomor, masukkan air itu di rongga kerongkong anda berkomor ya, itu supaya mematikan kuman yang mengganggu ya kerongkong anda ya. Kalau tidak nanti anda tak boleh tidur ya. Itu salah satu cara tradisional yang boleh anda lakukan ya. Dia ganggu tekak kita juga ya. Ya, jadi gini ya, juga pakar bedah dan bahagian ini resdung ni berkata ya, penyakit ni biasanya kalau menjejaskan kira-kira 10 sehingga 15% ya, yang terkena seperti ini ya. Dalam tengkorak setiap manusia tu ada 4 pasangan ruangan udara yang dipanggil kata orang sebagai parasanal ya, yang dan otak kita ni ada mengganggu dia resdung ni, dia akan mengganggu ke otak juga. Dalam setiap itu ada lapisan sel, dan apabila sel-sel itu mengalami keradangan ya, ataupun inflamasi yang dipanggil sinusitis ataupun resdung resdung ni boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu kata orang akut bermaksud kurang daripada 3 bulan, manakala kronik bermaksud apabila tempoh penyakit ini sudah melebih 3 bulan ya. Ya, ini anda kena waspadalah ya, ambil berat. Jadi resdung ni boleh terjadi kepada sesiapa saja. Dia boleh jadi kepada kanak-kanak ya, juga turut mengalami resdung. Jadi kita kesian kalau anak-anak kecil kena, kesian dia ya. Kalau kita boleh berusaha macam mana. Kalau anak dia tak tahu dia cuma nangis sajalah ya, dia tak tahu, dia cuma nangis saja. Jadi punca resdung ni, beberapa punca utama menyebabkan resdung iaitu merokok pun salah satu daripadanya ya, dan akibat penyakit selsema yang berlarutan sehingga lebih seminggu ya. Jadi selsemanya biasanya sembuh antara 3-5 hari ya. Namun jika melebihi tempoh itu boleh menyebabkan resdung juga. Dia ada sangkut paut juga ya. Jadi faktor lain, alahan hidup ni bersin setiap pagi. Setiap pagi bersin. Kalau jiran tangga kita tu sebelah bersin, kita dapat tahu dia bersin. Ada kaum Adam bersin kuat sekali ya, hingga bergegar rumah kita kalau dia bersin. Kalau kaum Hawa tidaklah. Dia pelan-pelan, dia pakai tisu dan tutup hidungnya ya. Jadi rasa gatal pada hidung ni tersumbat yang disebabkan struktur dalam hidung membengkak. Dalam hidung kita tu ada membengkak, dia macam bulat gitu ya, bulat tu berair gitu, dan mudah mendapat resdung dalam hidung tu membengkak ya. Jadi elakkan habuk di rumah tu, jangan ada bau-bau habuk ya, habuk-habuk, selalu bersihkan ya dengan kain basah. Jadi bulu haiwan juga, bulu haiwan peliharaan kita seperti burung-burung ke kucing dan sebagainya ya, itu pun boleh penyebabnya juga.
Jadi peliharaan dan debu bunga juga saya perlu mengawal masalah hidung lagi, mengelakkan resdung. Ini saya pada kita nak elakkan resdung lah, kita jagalah persekitaran rumah kita tu yang ada abuk ke apa tu, kita cuba hindarkan. Ya, rumah perlu bersih ya. Ya, macam seperti kapet-kapet kita ya, perlu dibersihkan ya. Dia pun orang resdung tidak boleh tidur di atas kapet, dia mudah kena ya. Jadi ia bukan penyakit keturunan, tetapi peluang ahli keluarga dan lain mendapat penyakit itu tinggilah jika ia apa kata orang ada ahli keluarga yang sudah mengalami anda pun juga akan kena jugalah. Dia ada sangkut paut sedikit dengan pesakit semput ataupun asma, mudah mendapat resdung kerana ia mempunyai kaitan dengan saluran pernafasan yang sama. Pernafasan asma ya, kita ada semput ni, dia pernafasan yang sama ya. Ya, itu dia. Okey, di sini aku nak berkongsikan simptom resdung ni. Antara simptomnya lah, penyakit ni akan merasa sakit berpanjangan pada hidung. Hidung anda terasa perit ya, terasa macam tersumbat hidung tersumbat, keluar lendir berwarna hijau dan kuning atau berbau busuk. Ya, ini menurut kata temanku yang suaminya ada mengidap resdung. Dia kata berbau ya. Dia rasa seperti kadang-kadang dia menjauhkan diri pada suaminya bila ketika suaminya ada resdung kerana dia tidak tahan baunya. Dia macam bau hanyir gitulah. Kesian ya suaminya ya. Ya, kita doakan supaya suaminya cepat sembuh. Jadi pipi dan dahinya bahagian di antara mata dan kata orang mata tu akan sakit tau. Manakala simptom paling umum ya, deria yang deria bau akan kurang. Ada kurang deria untuk berbau sesuatu. Ialah kerana yang di dalam hidung tu kan ada satu biji itu yang bulat itu nanti akan mengembang. Jadi kita tak dapat bau ya. Jadi penyakit alam yang biasa alamiah lah, sakit kepala ya, nafas tidak lancar, macam termengah-mengah, tersangkut-sangkut, ya, demam, sakit tekak ya, tidak selesa dan batuk kerana lendir sudah mengalir dari hidung ke tekak. Jadi terus batuk, susah nak baik batuk anda tu akan berterus-terusan ya. Jadi kita lebih membimbangkan jika penyakit ini sudah lama mengidap resdung ya, masalah deria bau mungkin akan berkekalan dan sukar dipulihkan. Jadi sarananku di sini ya, kalau anda terkenal seperti ini, anda cuba hindarkanlah makanan kita pun perlu kita berjaga selain pada menjaga kebersihan rumah kita, dan jangan suka mencium-cium kucing ataupun burung-burung ke hidung kita ya. Kalau kita ada haiwan, sekedar kita berpelukan sudah, tapi jangan sampai mencium sampai ke hidung. Dan aku pernah melihat ya seorang wanita masukkan muka kucing dalam mulutnya. Ini sangat berbahaya sekali aja. Cuba hindarkan. Sebagai macam mana kita sayang sekalipun jangan sampai begitu sekali. Hindarkanlah. Walaupun anda tidak punya resdung, tapi anda kena jaga-jaga, satu ketika nanti anda akan terkena juga ya. Ya, hindarkan seperti mencium haiwan. Ini tips paling penting ya untuk orang yang ada resdung. Hindarkan makan belacan, cencaluk, udang geragau ataupun udang yang ada pasir. Ada udang kecil yang ada berpasir, itu hindarkan. Ini sangat tidak boleh ya. Cencaluk ya, belacan, udang geragau, hindarkan ya. Ya, kalau anda mengidap sakit resdung ya, dia bertambah parah kalau anda makan barang-barang yang membuatkan anda gatal ya. Ya, seperti seafood juga, seperti ketam misalnya, hindarkan ya. Ya, setakat inilah perkongsianku tentang resdung ya. Terima kasih atas waktu anda.